Assalamualaikum, masih lagi bersama saya, host anda untuk podcast Diari Intern, Zahira Sazali. Masih bersama kami di podcast Diari Intern yang dibawakan khas oleh Harian Metro. Okey, minggu lepas untuk episod 2, kita membincangkan mengenai pengalaman hari pertama di tempat kerja. Lepas tu kita ada bincang juga apa tugasan, cabaran yang dibuat oleh pelatih-pelatih industri ni lah di tempat latihan industri itu. Hari ini merupakan hari ataupun episod ketiga kita untuk podcast Diari Intern, di mana kita akan membincangkan mengenai jambatan dalam dunia intern. Jambatan apa tu? Ada banyak jenis jambatan, tapi jambatan yang kita fokuskan hari ini adalah jambatan ataupun networking. Cara kita membuat perhubungan, networking di dalam sesuatu tempat ataupun di tempat latihan industri itu. Okey. Jadi, untuk episod kali ini, episod ketiga, kita bawakan rakan-rakan ataupun pelatih industri yang baru, berwajah baru. Hari ini kita bawakan 2 orang sahabat kita daripada industri juga, pelatih industri. Hari ini kita ada bawakan Jerry dan Mia. Selamat datang Jerry dan Mia. Hai Zaza. Okay. Selamat datang ke podcast Diari Intern. Mungkin Mia boleh perkenalkan diri dulu untuk para penonton kita di luar sana. Okay, hai, Assalamualaikum. Nama saya Maisara Adila. Saya berasal dari JB dan sekarang sedang berkhidmat sebagai seorang student practical di sebuah company dengan izin company online news dekat PJ. Korang boleh panggil saya Mia. Mia. So maksudnya pelatih industri sebagai wartawan pelatih. Ya, saya intern jurnalis. Oh, wartawan pelatih. Samalah kita. Okey, saya balik dulu sebab saya bukan wartawan pelatih. Oh, tak boleh. Okey. Sebelum jangan balik dulu, perkenalkan diri dulu. Alright. Okey, nama saya Muhammad Azri bin Mat Sharif. Okey, Azri. Ataupun boleh panggil Jerry lah. And then saya berasal daripada Keluang, Johor. Johor. Berusia 22 tahun, single lagi. Alamak, promote pula. Dan sekarang saya intern di production house di Damansara Damai. Okey, Jerry tadi di production house, Yes. manakala Mia pula daripada news online news. Ya, betul. Orang Keluang ni, Keluang Man lah, senang cerita panggil Keluang Man ni intern berapa lama? Intern saya sekarang ni dah masuk 4 bulan. Untuk program saya akan adakan 8 bulan intern. 2 sem lah. Okey. Sebab saya daripada UiTM Shah Alam. Begitu. So maksudnya ambil jurusan Jurusan broadcasting. macam sama tapi sama. macam Saya macam perasan muka awak. Saya macam perasan muka awak kat fakulti. Okey, tak apalah, itu kita simpan tepi lah, Okey, macam baik. kenal tu kan. Kalau Mia pula, Mia daripada universiti mana dan berapa lama? untuk Okay, we intern? proudly announce that I am a student from Universiti Utara Malaysia. Oh, UUM. UUM Okey, Sintok Kedah. UUM. So sekarang dah masuk bulan yang ketiga. Lagi berbaki 1.5 bulan lah untuk saya habiskan tempoh internship. Oh, tak lama lagi lah. Ya, tak lama lagi. Okey, tak lama lagi. Maksudnya Jerry akan ada berapa bulan Ada lagi? 4 bulan lagi. Ada 4 bulan lebih lagi. Mia dah nak habis. Ya, sebab kami 4 bulan je internship. Okey, faham. Tak apa, hari ni tak kisahlah dah lama ke atau baru lagi di di latihan industri tu, kita boleh je ambil perkongsian daripada Mia dan Jerry. Okey. So kita akan ke segmen yang pertama, iaitu membina jambatan ataupun membina rangkaian sahabat dan profesional. Okey. Minggu lepas kita borak dengan kawan-kawan kita pasal pengalaman diorang hari pertama di tempat kerja, cabaran, tugas yang diorang buat. Tapi kali ni kita lain sikit. Kita nak tahu cara Jerry dengan Mia ni ada tak sebelum masuk di tempat tu kan, di tempat kerja tu, mungkin ada kenalan ke atau ada kabel-kabel ke sebelum masuk tempat kerja tu? Mia sendiri macam mana? Ada kenalan tak? Okay, personally saya lompat ke bidang journalism sebenarnya sebab saya adalah student yang berlatar belakangkan broadcasting. Macam mana boleh tu dari So bila saya lompat tu dia macam ada risiko lah sebab saya tak pernah pun buat macam coverage news ke apa tu, memang tak pernah lah. So memang benda tu sebenarnya saya minat untuk ke journalism sejak dari SEM 2, tapi ada certain issue yang buatkan saya lompat ke broadcasting. Tapi bila dah habis broadcasting tu baru terfikir why not
pergi ke journalism. So bila ada passion tu datang balik, so kiranya macam bila kita nak apply internship tu, tak nak lah try dekat production house. So pergi dekat company, news company lah. So bila masuk ke news company tu literally memang no cable, tak ada apa-apa langsung. Memang minta tawakai je. Alhamdulillah lah. Memang maksudnya Mia ni betul-betul follow your heart lah. Minat. Yes. So kita kena ikut minat lah. So kepada penonton luar sana ingat, kalau tak minat jangan push. Betul. Kena ingat minat. Kalau hati tu dah berminat kan, Mia betul. Hati tu dah berminat, just go for it. But truly sebenarnya dapat bangkang daripada both of my parents sebab diorang tak bagi pergi KL. Oh betul ke? Bangkang? Yes. Cerita betul. Kena duduk JB lah. Kena duduk JB sebab before this dapat offer daripada company di JB and datang lagi offer yang di KL ni. And sebenarnya mak ayah cakap tak payahlah, duduk je lah JB kan. Betul. But sorry, I really want to pursue my dreams lah. So follow your heart. Yes. Minat tu penting. Minat tu penting, betul, minat tu penting. Kalau Jerry sendiri ada kenalan tak sebelum masuk di tempat tu? Sebelum masuk di tempat tu, saya kenal seorang je internship kawan saya. Dia Tengah intern juga? kat dalam sama-sama intern. company tersebut. Dan sebenarnya saya nak masuk ke stesen TV. Stesen TV. Tapi tempat stesen TV tu tak menerima internship lah. And then saya macam backup plan. Why not saya pergi ke production house. Sebab orang kata production house ni is tough tough things lah untuk dalam broadcasting. And then saya try untuk join production house. And then ada banyak time tu saya tertarik dengan company saya sebab dia more banyak program yang dia telah lakukan lah. Saya tengok dekat saya research dekat IG, YouTube. Saya buat research dulu lah sebelum bagus. Apply dekat tempat tersebut. And then alhamdulillah diterima interview. Baru interview pun tak heavy sangat, santai-santai je. And then dia kata okay, awak boleh masuk esok. Terus saya datang. Okey, maksudnya Jerry ni dapat panggilan tahu ada kekosongan tu daripada kawan Jerry tu lah. Daripada kawan saya sendiri. Oh, so maksudnya kawan bagi tahu, lepas tu Jerry buat research dulu. Betul. Macam kena di hati terus pergi. Yes, betul. Okey. Baguslah kalau macam tu kan. Kita harus sentiasa sediakan second plan ataupun jangan berhenti di satu tempat tu saja. Kalau tak dapat, kita boleh cuba lagi benda-benda yang lain kan. Okey. Kalau Mia sendiri kan, sebelum Mia cakap tadi kan tak ada kenalan apa semua, masuk memang ikut jalan laluan sendirilah, usaha sendiri. Kalau Jerry pula ada kenalan kan, bagus lah, it's good that Jerry ada kenalan. Kita nak tahulah manfaat Jerry ni kan ada kenalan. Selain daripada dia bagi tahu tempat tu ada kosong, ada tak manfaat-manfaat lain yang orang sepatutnya tahu, macam lagi bagus kalau ada kenalan ni? Ada banyak manfaat lah. Sebab kita nak masuk tempat kerja tu, kita kena tahu environment tempat kerja tu. Betul. Kalau kita masuk tempat kerja tak tahu environment, macam nanti kita culture shock, macam ini bukan tempat aku. So bila kita tanya kawan saya tu, dia cakap tempat environment dia yang best, bos pun sempoi, santai, and kelakar. Bos kelakar semua. And then saya pun apply, and then alhamdulillah lah setakat ni okey saja dekat tempat intern dan fun lah. Alhamdulillah. Itu yang patut kita dengar. Itu manfaat dia lah kalau kita manfaat. ada kabel lah. Manfaat ada kabel. Okey. Kita cakap pasal manfaat apa semua kan. Macam Mia sendiri kan, kalau dah masuk dah berapa bulan tadi? 3 bulan dah di latihan industri tu. Mesti dah kenal banyak orang kan dekat dalam tu. Okey. Mesti dah kenal kan banyak orang. So kita alhamdulillah kenal lah. Mesti ada macam kelebihan kena orang dalam. Mungkin macam Mia sendiri, Mia cakap tadi news company. News so company. Tak semestinya Mia cuma bergaul dengan staff-staff atau orang-orang dalam. Mesti banyak jumpa orang dekat luar juga kan. Jumpa klien, pergi buat stand up dekat luar. Macam Mia cakap tadi. So macam pernah tak jumpa-jumpa orang luar, klien-klien tu kan, Mia gunakan kesempatan yang ada tu, keep the rangkaian ataupun networking tu lah. So far memang saya ada ramai jumpa manusia-manusia yang berkepentingan. Manusia berkepentingan. So setakat ni yang paling saya rapat and membina networking tu dengan staff-staff
saya punya senior journalist lah. So ada seorang senior journalist dekat department saya ni, dia memang sikap dia open. So dia tak kedekut ilmu. So dia sepanjang saya dengan dia, nanti dia akan bercerita tentang pengalaman dia. Saya dulu masa saya awal-awal jadi jurnalis gini. So kau kalau baru-baru ni sebenarnya kena buat macam ni. So bila awal-awal kita dah jumpa orang macam tu, so dia macam bagi kita sedikit semangat, boost kita punya energi kan. Semangat kan? untuk tahu lagi. Sebenarnya tipu lah kalau tak ada ups and down dalam jurnalis ni kan. Betul. Tapi saya sebagai orang yang baru lagi kan dalam industri, setakat ni kita orang cuma macam dia bagi saya kerja like kalau ada event nanti bos akan okay tak apa kau ikut, so kau akan belajar macam gitu kan. Tapi setakat ni yang paling orang yang paling saya macam amazed bila saya sendiri dapat berjumpa dengan salah seorang menteri di menteri di Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Kalau saya salah, Keterjaminan Makanan. Okay. kita kenal dia as Mak Sabu lah. Okay, Mak Sabu. Bagi saya, yang saya jumpa dia sebagai seorang menteri, itu adalah pengalaman saya yang saya macam, wah aku jumpa menteri hari ni. Achievement pengalaman jugalah. And dia very humble. Tapi setakat yang saya nak manfaatkan dia sebagai kabel tu, rasanya macam belum lagi. Jauh lagi. Okay, jauh lagi. Sebab saya macam dalam sesi wawancara tersebut, saya cuma sebagai backup jurnalis sajalah. Bukan mudah lah nak jumpa. Bukan mudah, betul. Itu satu rezeki. Bukan mudah kita. Yeah. Inilah peluang yang ada bila bekerja sebagai pelatih industri. Kita dapat peluang-peluang yang orang lain tak dapat lah. Bukan mudah, macam Jerry cakap tadi. Bukan mudah nak jumpa orang-orang besar ni, sangat susah. Zaza berminat juga, tertarik sikit kan. Mia kongsikan tadi, Mia banyak belajar daripada senior tadi. Senior intern, senior journalist. Senior journalist tadi. Mungkin Mia boleh kongsi apa yang Mia belajar daripada dia selama 3 bulan ni. Mungkin boleh jadikan perkongsian tu mungkin boleh digunakan untuk kita punya pendengar ataupun penonton di hari intern. Dalam skop kerja kita orang sebagai wartawan ni, kita orang kena banyak reach out ke first hand punya orang lah, maksudnya betul. Dia yang pemberi informasi apa semua kan. Lepas tu kalau bos suruh saya, okay Mia kau call orang ni dapatkan feedback bla bla bla. Lepas tu masa saya first day kerja tu, saya dah kena buat macam tu. Adalah yang saya punya senior dia kata kalau macam ni kau try je, sebab tak salah pun kalau kau try, sebab dulu pun saya introvert juga, dia kata macam tu lah. Sebab ramai wartawan adalah introvert. Maksudnya saya macam seriously wartawan introvert kan. Macam tak apalah kalau macam tu saya try. So kalau ada apa-apa masalah, saya akan datang ke dia lah, macam mana boleh tolong tak gini. So dia banyak turunkan ilmu dia daripada dia muda sampai sekarang dia dah dekat 40s jugalah. Maksudnya banyak tunjuk ajar lah daripada first day tu pun dah di-guide, ada orang yang guide apa semua. Dia lah yang guide, kalau tak saya memang terkapai-kapai. So maksudnya jangan malu untuk belajar lah, sebab kita tahu senior-senior di tempat kerja, staff ni, diorang mempunyai pengalaman yang sangat banyak. Betul, dan banyak benda yang kita boleh belajar, dan jangan malu. Kalau kita malu bertanya, nanti kerja kita pun memang tunggal langgang lah. So jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk belajar. Mia tadi cakap cabaran dia introvert, tak berani nak cakap dengan orang. Kalau Jerry sendiri nampak macam extrovert. Tapi cabaran. Ni Johor introvert, Johor extrovert, macam tu Ada tak cabaran-cabaran nak orang cakap mingle around ataupun bergaul sebagai seorang intern ni kan, kita nak bergaul, nak tambah networking. Kalau macam Jerry sendiri daripada production house, mesti banyak keluar kan, buat assignment luar, jumpa banyak orang, kena kontak orang ni. Kita nak tahu cabaran-cabaran yang Jerry hadapi lah. Cabaran saya ni macam Mia tadi introvert, saya extrovert. Dia terbalik. Lawan. Bila saya masuk office, first day saya masuk office, saya tengok semua senyap. Sebab saya dekat kelas, saya memang dulu time belajar kat kelas saya lah paling bising. Tahu. Saya boleh sahkan benda tu. So bila saya masuk office dan dalam keadaan senyap, macam saya macam kenapa senyap ni? Janggal lah. And then bila diorang time buat kerja, bila saya dapat tahu diorang buat kerja, memang diorang fokus. Bila diorang time lunch ke, time rehat ke, diorang akan barulah berborak. Masa awal-awal saya masuk tu, saya just bertegur siapa dengan bos saja, sebab diorang
pernah interview saya kan. So saya just borak dengan bos saya sebab company saya ada 3 orang bos. Menarik. Okay. Dia ada CEO, CFO, ada bawah-bawah dia lah. And then saya borak dengan HR lah kebanyakannya. And then saya borak dengan HR, and then dia welcome saya kepada staff-staff yang lain. Barulah saya macam okay, it's time to saya berborak dengan orang lah, sebab saya jenis extrovert. Jumpa orang memang saya akan ajak borak. Memang jenis yang jumpa orang terus ABCDEFG sampai Z. Terus ajak boraknya. Terus ajak borak. Duduk mana? Kau intern kat mana? Sebelum ni. Okay. And then apa tu, dia pun awal-awal tu diorang tak adalah terus bagi kerja kan. Diorang just perkenalkan diri, and then cerita latar belakang company. Sekarang kita orang tengah buat apa, sekarang kita orang tengah buat program apa. And then time tu pula memang busy, maksudnya busy month. Sebab dalam production house ni dia ada bulan yang diorang tak banyak job, ada bulan yang diorang terlalu banyak job. Time saya masuk tu memang diorang terlalu memang banyak job. kerja. So emang nampak muka diorang stres lah. Nak ajak borak pun takut-takut. Tadi extrovert tapi tengok keadaan lah. Betul. Berkomunikasi lah dengan staff-staff macam mana nak buat proposal. And then saya belajar lah banyak daripada staff dan juga kawan intern saya yang dah 2 bulan 3 bulan dekat situ. Saya tanyalah, diorang sebenarnya kat situ tak banyaknya masscom tau. Kebanyakannya multimedia, ada yang perfilman. So diorang latar belakang diorang lain daripada saya. Berbeza. Sebab tu cabaran saya macam itulah. Diorang bukan masscom. So masscom tahu kan extrovert macam mana. Alah ni masscom. Masscom 1, masscom 2, masscom 3. Hidup masscom. Kita tahu masscom macam mana. Kalau borak kan memang okey bercakap. Diorang ni lain. Diorang kena macam ada step by step dia lah. Lain-lain lah pasal filman tu lah. Betul. So bila saya tahu diorang ni latar belakang lain, so saya start dengan kerja lah dulu. Saya borak pasal kerja. Saya tak ada borak terus pasal kehidupan mereka ke apa kan. And then diorang pun mula-mula macam malas nak layan sebab yelah tengah busy kan. And then after that lunch baru diorang ni peramah rupanya. And then after that, after 1 month macam tu, saya banyak belajar lah daripada, contohnya sekarang saya department editing. So saya banyak buat editing lah. Sebelum sebelum saya masuk tempat intern ni, saya tak adalah zero editing. Ada bakat editing lah, tapi passion untuk editing tu tak ada. Sebab saya tak power Premiere Pro, saya tak power Photoshop, After Effects, semua saya macam tak adalah zero, macam adalah basic. Basic tapi kena belajar lagi. Bila saya masuk tu, budak yang bukan masscom lagi tahu, lagi power. And then ada yang berlatar belakang poli. Kita tahu poli kan technical memang power bagi dia memang dia power lah. And then dia banyak ajar saya cara edit, cara masukkan grafik semua. Kalau nak tahu, kalau tengok dekat Astro Ria ada rancangan program KL2PL, itu saya edit dan tolong saya tolong edit lah untuk offline saja. Kita bagi produk. Jerry dapat encounter ataupun dapatlah mengatasi cabaran-cabaran sama juga dengan Mia, sebab semuanya dua-dua pun keluar daripada zon selesa. Betul. Jadi jangan malu, jangan takut, cuba dulu baru tahu. Okey. Jadi saya yakin dan pasti perkongsian yang dikongsikan oleh Jerry dengan Mia tadi sangat-sangatlah berguna, terutamanya kepada bakal pelatih industri, mungkin bakal adik-adik kita yang akan naik ke dunia industri, ataupun mungkin kawan-kawan kita yang baru mula ke. Betul. Jangan takut lah nak masuk production house, jangan takut. Boleh ambil tips Mia dengan Jerry tadi untuk diguna pakai. Jadi jangan ke mana-mana, sebab selepas ini kita ada segmen kedua dan ada banyak lagi kan nak kongsi. Mesti banyak punya. Mia dengan Jerry ada banyak lagi nak kongsi untuk episod ketiga hari ini. Jadi jangan ke mana-mana. Masih tunggu lagi, masih bersama kami Jerry, Mia dengan Zaza. Kita akan kembali selepas ini dalam podcast Diari Intern. Notifikasi apa tu? Kusyuk betul baca. Cek dari boyfriend lah tu. Enggak ba, ini notifikasi dari saluran WhatsApp Harian Metro. Saluran WhatsApp Harian Metro? Harian Metro pun ada WhatsApp ke sekarang? Iya, sekarang ni Harian Metro ada sudah platform baru yang memudahkan masyarakat kita untuk dapatkan maklumat setiap masa. Tak kisahlah di mana pun kamu berada. Wah, menariknya. Macam mana cara ikuti perkembangan melalui saluran WhatsApp Harian Metro ni?
Mudah sahaja, dengan hanya 5 langkah ini anda akan dapat mengikuti saluran WhatsApp Harian Metro. Langkah pertama, muat turun aplikasi WhatsApp di telefon pintar anda. Langkah kedua, klik tombol kemas kini. Langkah ketiga, klik tombol tambah dan cari saluran. Langkah keempat, cari saluran Harian Metro dan klik ikuti. Dan yang kelima, jangan lupa untuk aktifkan notifikasi saluran WhatsApp Harian Metro anda. Wah, makin mudahlah lepas ni nak dapatkan berita dan informasi terkini dari Harian Metro. Jadi, dapatkan lebih informasi dan berita terkini di hujung jari. Ikuti saluran kami untuk berita terkini, Lebih cepat lebih mudah dengan Harian Metro. Kembali lagi bersama saya Zahira Sazali dalam podcast Diari Intern. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam podcast Diari Intern pada hari ini. Okey, hari ini sekarang kita masih lagi bersama dengan rakan-rakan latihan industri kita, Mia dan Jerry. Okey, welcome back. Okey, kita masih lagi tak pulang Johor lagi dua-dua Tak, masih di dalam studio bersama-sama dengan saya lah. Okey, kita akan pergi ke segmen seterusnya, iaitu segmen kedua mengenai nasihat dan petua membina rangkaian profesional. Okey, untuk segmen ini kita akan bincangkan dan kongsi cara-cara, nasihat-nasihat khas kepada penonton-penonton dari intern di luar sana yang sedang menonton. Mungkin ada yang tengah duduk di rumah bersama keluarga, ada yang mungkin tengah bekerja sambil-sambil kerja tengok podcast ni. So hari ni Jerry dengan Mia akan kongsikanlah nasihat, petua, bagaimana nak bina rangkaian perhubungan dalam dunia pekerjaan tu sendiri. Okey, kita dapat lihat Mia dan Jerry datang dari latar belakang yang berbeza. Maksud saya adalah latar belakang pekerjaan sekarang ni lah sebagai pelatih industri, di mana Mia ni mau kepada journalism, corporate macam gitulah. Kalau Jerry pula mau kepada production house. Jadi kita nak tahulah apa sebenarnya yang Jerry boleh kongsikan sebagai seorang pelatih industri di dalam production house ni. Apa tips atau nasihat cara nak bina networking tu? Macam kita tahu sendiri, Jerry jumpa banyak orang. Macam tadi kongsi ada syuting dengan artis, jumpa-jumpa orang-orang yang selalu kita nampak di kaca TV ni lah. Mungkin Jerry boleh kongsikan dulu. Oh, so untuk nasihat lah kan. Saya tak adalah macam berpengalaman sangat nak bagi nasihat. Saya pun baru perkongsian lah. Apa yang saya belajar kat tempat intern. So every time jumpa dengan sebelum kita nak jumpa orang yang kita nak shoot tu, contoh artis lah, kita akan jumpa PA dia ataupun PIC dia lah, untuk kita jalankan kita punya shooting. So every time kita contact orang tu, kita more to professional lah. So jangan text malam-malam, jangan, maksudnya ada timing untuk text orang tu lah. And then bila kalau boleh, kalau lah dia macam tak reply ke apa, jangan terus call ke apa, bagi masa ke apa, and then bila dah terlalu lama dia macam mendiamkan diri, baru kita start call. And then apabila di tempat shooting pula, kita kena beramah mesra, sebab saya jumpa bukan setakat artis je. Saya akan jumpa dengan shooter, iaitu yang cameraman lah yang akan shoot. Orang di sebalik tabir jugalah. Di sebalik tabir, betul. Orang prop juga, technical punya team. Sebab saya production house ni kebanyakannya ada ambil outsource lain lah juga. Tak semestinya satu company saya ni semua ada. Sebab ada yang shooter kita ambil luar, technical ambil luar, prop semua kadang kita ambil luar. So kita banyak jumpa dengan orang-orang baru lah. Orang-orang baru. So kita kalau boleh respect each other lah. Walaupun dia macam umur bawah kita ke apa kan, kita still respect dia as a human being lah. Bila dalam bekerja tu, kita kena sentiasa bertanya macam, saya perlu assist apa-apa ke, kena tolong each other lah. Jangan senyap, jangan malu. Sebab kita production house ni, kita kena tolong each other lah, dari department ke department. Sebab kita nak menjayakan shooting tersebut supaya tak habis lewat. Sebab siapa suka habis shooting lewat.
So kita kalau boleh nak cepat, kita shooting cepat. Kalau sebagai seorang wartawan pelatih ni, mestilah ada banyak jumpa orang juga. Which is kita sebelum nak tulis berita, macam saya sendirilah, kita berlatar belakang yang sama untuk latihan industri ni, kita akan jumpa banyak orang. Which is kita nak tulis berita tu, kita akan jumpa orang yang nak di-interview tu. Tak kisahlah dari segi mungkin orang biasa ada, ataupun mangsa-mangsa ke, ataupun orang-orang barulah, orang-orang tinggi tadi kan, orang-orang yang berkenamaan, berjawatan besar. Apa nasihat sebagai seorang wartawan pelatih ni? Macam mana? Mungkin boleh kongsi cara mendekati ke atau apa ke? Okay. So first of all lah, kalau macam kita baru-baru nak nak naik jadi seseorang ni kan, seseorang yang bekerja dalam industri yang betul, kita tak boleh nak fikir twice. Maksudnya? Faham tak? Macam kalau ada something depan mata tu, korang rush je, korang langgar je. Korang kena berani ambil risiko. Sebab ambil risiko, ambil peluang yang ada lah ni. Ya, betul. Korang kena grab. Sebab kalau bukan korang yang buat hari tu, nanti besok akan ada orang lain yang buat. Oh, ni maksudnya betul. Saya setuju. Maksudnya berita. Yeah. Contohnya ada berita panas mengenai pisang goreng. Yes. Kalau kita tak tulis pasal pisang goreng nanti hari ni, akan ada orang lain dah ambil. So peluang yang ada tu gunakanlah. Kita kena tangkap habis. Macam saya dekat saya punya company, saya punya boss lah, dia selalu cakap, ni berita pasal apa kau nak buat? Sebab kita orang ada prosedur yang before kita tulis berita, dia akan tanya dulu. Kita akan brief pada kita punya editor lah. Kau nak buat pasal apa? Lepas tu cakap lah pasal gini. Lepas tu dia kata, bila dia check dekat Google, kita boleh pergi bahagian news tu, nanti dia kata, tapi dah ada orang buat dah news ni. Tak boleh so kita lah. tak boleh nak buat dah. Sebab saya punya company memang menitik beratkan kecepatan tu tau. Kepantasan berita tu. Sebab dia kata, Tak nak nampak kita tiru. betul, kita tak lambat lambat lah. lagi kan. Macam kalau dah lambat buat ni, kena cari. Sebab kita kena habis pulun lah benda tu. So kita tak boleh lambat. Maksudnya takutlah cerita tu dah hambar, kita baru nak tulis kan. Siapa nak baca sebab dia dah baca dekat tempat-tempat lain kan. So kecepatan tu lah. Kecepatan tu perlu ada. Okey. So korang kena rajin ni lah, buka Twitter semua. Yes. Twitter, Facebook umumnya kita orang TikTok punya source. Maksudnya cepat, lepas tu kena ambil tahu lah. Yes. Jangan cakap kena jadi kepoci kan. Tak sesuai lah. So kena ambil tahu lah. Kena rajin membaca ataupun kena alert dengan keadaan Isu semasa. semasa. Isu semasa. Okay. Tadi seronok lah saya dengarkan ada perbezaan di antara pekerjaan mereka, cara nak jumpa orang. Awal tadi segmen pertama kita kongsikan ada waktu-waktu tertentu kita di atas dalam latihan industri ni kan. Ada waktu-waktu tertentu kita di bawah. Dan bukan senang ataupun bukan mudah untuk kita kekalkan momentum hari-hari, untuk sentiasa bersemangat, untuk sentiasa kekalkan tenaga yang ada tu lah. Mungkin mental orang-orang ni tak sama tau. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang biasa-biasa, ada yang kejap okey, kejap tak. Saya sendiri pun kejap okey, kejap tak. Okay. Kita nak tahu sebagai seorang wartawan ni mental mesti kuat kan, tanya-tanya orang sana sini. Selain kena berani tadi kan, Mia cakap, apa lagi mentaliti yang perlu ada sebagai seorang pelatih industri kalau berminat nak meneruskan latihan industri di tempat news macam Mia ni sendiri? Okay, first of all, kalau korang nak jadi wartawan, korang hati kena kental. Hati kena kental. Macam tu lah. Sebab bak kata Pak Su saya kan, tak JDT lah kalau tak fighter. Oh, tak jadi. Alah, saya dia main orang Sabah JDT ni. Jauh main JDT pula. Tak, dia cakap dekat saya lah. Sebab masa tu saya macam ada run sedikit dekat dia. So dia kata, come on, tak JDT lah kalau macam ni. So macam tu. Baguslah, semangat. Kan. Sebab first kita yang jadi wartawan ni, kita kena kuat. I mean berani is other thing. Kuat pun is another thing juga. Sebab saya pernah melalui fasa-fasa yang saya kena interview orang ni. Betul. Contoh dia pengarah program. Sesuatu program lah, sebuah program lah. Tapi masa tu dia tak ada. Alamak. Dia tak ada. Saya tanya PIC, bila pengarah nak sampai? Kejap lagi lah puan, dalam pukul 7 ataupun gini-gini lah, sebab hujan lebat ni. Masa tak apalah. Saya call saya punya bos. Dia tak adalah, bos macam mana? Tak apa, kalau macam tu kau tunggu dulu. Kau tunggu sampai dia datang. Sebab bos saya memang nak feedback and information tu first daripada mulut dia sendiri tau. So macam, okay tak apa, saya tunggu. Saya tunggu sampai maghrib macam tu.
Saya pergi lagi lepas maghrib, dia kata tak sampai lagi. Alamak. So macam macam mana ni bos aku nak info ni kan. Betul, Sebab dah lambat sangat dia takut information tu basi Betul, kan. betul. Lepas tu cakap lah saya nak tunggu juga sampai dia datang. So awak tunggu juga. Saya tunggu. Inilah kena kental ni menunggu saya pula kan. Masa tu kita daripada pagi Kita daripada pagi. Tapi tak apalah, tunggu je lah. Sebab kat situ pun ada macam festival apa-apa semua kan. And then tiba-tiba saya cakap balik dengan dia, kalau dia tak datang pun tak apalah. Saya bukan nak tak boleh buat apalah kalau dia tak boleh nak sampai on time kan. Kalau macam tu kita just wrap je lah. So maksudnya saya pulang dengan tangan kosong. Maksudnya macam tu. Lepas tu saya tanya bos saya. Kumpau lah, orang kata kumpau. Kalau tak dapat hasil ni orang kata kumpau. Sedih lah ni balik. Of course. Lepas tu bos saya kata tak apalah, kau balik je lah dulu. Alah, apa, mesti maksud- kecewa. Saya rasa macam Dah tunggu lama kan. kan dari pagi. Nasib baik masa tu ada orang yang teman saya, which is saya punya adik saudara lah. Lepas tu macam macam penatnya kita datang dah pagi, so kita tak ada apa-apa hasil tu. Dia rasa macam give up tau. Rasa lowest point dah tu. Masa tu macam apa ni, tak pernah buat kerja tak habis. So Mia datang time tu bukan dengan team lah. So dengan Tak, kita orang memang akan ada assignment. Setiap assignment tu sorang-sorang punya pergi bahagian. sendiri lah, Kena pergi sendiri. Lepas tu bila saya tunggu tu saya teremosi. Lepas tu ternangis lah kan. Alah. Lepas tu tiba-tiba Puan, saya punya pengarah tu dah nak sampai. Alah, okey ada sinar. Ada sinar. Baru Saya- nak terhantuk ni. Ada pula macam ni. Make up balik. balik. Lepas tu dia kata, tak apa, saya tunggu lagi. So masa tu memang dia sampai dan saya berjaya lah interview dia. Alhamdulillah. So masa tu balik pun dekat pukul 12 jugalah. Habis dari semua dari pagi macam tu. Tak adalah pagi sangat like tengah hari macam tu kan. Lepas tu saya text bos saya, semua dah dapat info. Lepas tu bos saya kata, kau dah balik ke belum ni? Balik dulu tak apa, tulis news sama besok. Lepas tu finally dia cakap, okay, good effort for today. Lepas tu saya rasa macam Tak sia-sialah saya nak menangis. Yes. Apa semua bertunggu, berpanas. Dihargai. Yang itu yang penting. Kalau kita buat satu kerja, waktu kita dapat hargai daripada bos tu, itu yang Accomplishment. Ya, betul. accomplishment. Saya rasa mendapat seorang bos dan supervisor yang baik itu pun adalah satu rezeki. Alhamdulillah. Seronok dengar bila hasil kerja kita ni didengari ataupun dibaca ataupun dilihat ataupun diterima orang Ya, tu kan. betul. Bukan mudah ya nak tulis satu berita tu, saya akui sendiri. So kita banggalah, kita bangga dengan Mia. Good job Mia. Good job Mia. Hebat. Hebatlah. Tak sia-sia dia nangis. Ingat nangis untuk lelaki je ke? Nangis untuk kerja pun. Salah. Apa yang Zaza tanya kat Mia tadi, mental kan? Mental. So macam mana mental bekerja ni, time bekerja. Kita ada up and down kan time kita Betul. bekerja. Macam Mia tadi nangis sebab perempuan. Alamak, Kita janganlah lelaki gitu. ni gaduh. Itu yang susah sikit tu. Maksudnya macam mana tu? Bukan gaduh macam betul-betul gaduh macam bertumbuk tak. Habis Macam tu? gaduh dari segi perbalahan idea. Macam dia ada idea dia, saya ada idea saya. Macam tu. Bila contohlah kita hire shooter and then kita as a production kita nak this footage tau. Kita nak this footage. So kita kena banyakkan macam bukan merentah, macam minta tolong shooter tu ambil footage Dapatkan ni, yang kita mahu ni. tu juga. Yes, sebab kita nak edit, kita nak jadikan satu program yang cukup cantik lah. And then bila macam tu ada yang kadang ada shooter yang okey, kadang ada shooter yang macam dia dah banyak berjalan dan dia penat lah kan. Tapi dalam kerja mana boleh tunjukkan kepenatan tu kan. Sebab kalau nak cakap penat, semua penat. Betul. And then bila terjadi je tu, kita kena pandai lah manage kita punya kemarahan. Macam contoh shooter tu tak nak kan, macam degil. Tak, saya tak nak ambil ni, dah buat apa gelap, macam bagi alasan macam-macam. Kita kena pandai handle kita punya situasi. And then jangan tunjuk depan klien. Kadang kita nak shoot kan, kita ada klien kita. Betul. Dan jangan tunjuk kita punya perbalahan sesama amarah. kru ni depan klien, sebab itu unprofessional lah. And then dia memburukkan nama company juga. Betul. And then itu adalah mental yang kita perlu jagalah dalam production house ni. Sebab production house ni semua kena hati kental lah. Sama lah macam wartawan betul. tadi. Mana-mana pun rasanya kena hati Betul, kental, tapi bosku. dia Mia tadi bergerak secara seorang kan, tak bersama tim. Saya
Saya ke mana-mana production kena ada team. Oh, itulah perbezaannya. Perbezaannya. Yang nak masuk production house tu yang takut untuk macam production house kan asyik keluar. Solat ke tak solat dia orang ni macam tu. Kadang kita ada mentality macam tu kan. Sebenarnya alhamdulillah tempat production house saya memang jagalah. Kita orang punya solat every time masuk waktu je dia akan ingatkan each other. Alhamdulillah. Masuk solat. Dunia dapat, akhirat pun dapat Betul kan. tu. Syukur Alhamdulillah dua-dua dia tapau. So alhamdulillah tempat production house saya masih sediakan tempat solat semua and then kadang kita orang solat berjemaah. Time dekat office. Seronok. Memang Kumpul pahala hubungan, juga. hubungan semua team lah, team team. okey lah. Kau nak aku tolong apa-apa lah macam tu tanya. Okay. Baguslah sebab kita dapat banyak perkongsian daripada Jerry, cara apa yang kita kena elak apa semua kan. Cara nak adapt, cara itu, cara ini. Tapi macam mana pula Jerry kekalkan hubungan tu? Dalam tim lain, Mia pun lain kan, individual kan. Ataupun kadang-kadang bekerja berdua ataupun kadang-kadang hubungan tu kena jumpa banyak orang hari-hari tulis berita. Kita start dengan Mia dululah. Macam mana Mia nak kekalkan hubungan tu? Hubungan ataupun networking yang telah ada tu supaya sentiasa mungkin sekarang kita masih dalam latihan industri. Kita akan selalu jumpa orang tu. Tapi mungkin lepas ni kita dah berpindah kerja tempat lain ke, mungkin kita boleh gunakan hubungan-hubungan yang ada ni untuk benda-benda lain pula. Macam mana cara Mia selama 3 bulan ni kekalkan benda tu? Saya kekalkan cara tu dengan impromptu lah. Maksudnya macam kita tak boleh nak plan tau apa yang akan jadi ataupun apa yang kita akan cakap. So maksudnya kalau kita jumpa dengan orang tu kita rasa macam, hai, dah makan ke? Maksudnya taklah borak kerja kan. Borak kerja sahaja. Saya mengamalkan dasar macam kita tanya je apa kita tanya tau. Macam tanya je. Hari ni datang awal office pukul berapa? Oh okey. Barulah wartawan. Come on. Dah makan ke belum awak? Kalau tak makan lagi jom kita pergi bawah sebab bawah office saya tu ada macam kafe lah. Jom kita pergi makan kejap gini-gini kan. So saya dengan editor saya pun sama, dengan staff lain pun sama. So kira macam dia amat membantulah saya punya communication tu dengan staff tu. Dengan saya bawa communication tu pergi interview informant. Maksudnya macam tu lah. So daripada start mula-mula tadi macam malu-malu kan. Sekarang dah jadi peramah. Malu sangat nak cebur. Sangat ramah ni. Baru meskom sebenar. Baru terkeluar meskomnya tu. Nak tambah pula, saya punya department tu saya seorang je bunga. Dekat office department tu lah. So saya punya senior editor semua lelaki kan. So macam bang ni macam boleh lah bawa masuk. borak-borak lah. Okay, kalau dalam production house sendiri kan ramai kan. Macam mana nak kekalkan ataupun interact tu ataupun jumpa orang luar apa semua tu pun, macam mana nak kekalkan hubungan tu? Sebab macam saya cakap tadi, kita bekerja bukan waktu ni saja, ada waktu-waktu lain mungkin kita perlukan dia juga. Macam mana cara Jerry kekalkan? Kebanyakan artis yang saya jumpa semuanya ramah lah. So kita orang borak lepas ni ada projek apa lagi. So kita orang memang akan contact. Maksudnya lepas ni kalau nak shooting lagi Roger lah kita orang. So kita orang kan production house kan. So kita orang kena promote juga kita punya company. And then time rap tu masing-masing akan tanya tentang macam mana tadi time production tadi macam ni okey ke tak okey. Bergaul lah. So tanya macam lebih kurang Mia juga tanya macam lepas ni nak lepak mana, makan mana, macam tu juga. So time kita orang lepak, time makan tu lah baru tanya mendalam sikit macam mana macam mana start jadi artis ke. Macam kalau kita ada borak interaksi dengan ada interaksi lah. macam kita borak dengan shooter pula, macam mana awal-awal jadi shooter ni macam tu. Idea dari mana? Betul, macam mana jadi freelance ke. So kita dapat ilmu daripada diorang tau. Bukan setakat kita production je. Kita ilmu daripada macam mana kehidupan diorang, macam mana diorang start kehidupan as a macam kita kekalkan, intern. Betul-betul. Kita dia baru pun lagi. Dulu pun intern. Diorang pun dulu intern. Macam mana boleh naik sampai sekarang, ke atas sekarang ni? Rajin bertanya, berinteraksi dan lain-lain. Jadi jangan malulah. Kita nak bekerja ni lama. Kita harus tak boleh duduk dalam kepompong sendiri, keluar daripada zon selesa dan bergaul dengan orang lain. Okey, banyaklah perkongsian yang sangat menarik hari ni yang telah dikongsikan oleh Jerry dengan Mia, yang sangat-sangat bermanfaat. Saya rasalah, saya bukan rasa, saya yakinlah
perkongsian semua ni dapatlah digunakan oleh penonton dari intern kita. Mungkin bakal adik-adik ataupun mungkin kawan-kawan yang tengah menjalankan latihan industri mungkin dapat gunakan perkongsian hari ini untuk kegunaan di masa akan datang. Okey. Kita sudah sampai ke penghujung rancangan kita. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih lagi kepada Jerry dengan Mia. Terima kasih juga menjemput kami. Sudi berkongsi macam-macam. Sangat seronok ya dengar perkongsian daripada point of view yang berbeza. Okey, sebelum kita berpisah lah, kita nak dengar sedikit lah nasihat kepada bakal-bakal pelatih industri ataupun kawan-kawan yang sedang menjalankan latihan industri ni. Boleh tak bagi sedikit lah sebelum kita tutup tu, bagi sedikit dulu. Siapa nak mula dulu? Orang Johor ni. Jerry dulu. Okey, silakan Jerry. Jangan takut untuk ceburi takut bidang dalam production house. Sebab ramai orang kata production house ni memang susah lah, and then senang kena marah ke, takut kena marah, and then balik lambat. Sebenarnya it's okay je sebenarnya, tapi korang kena adapt to company lah. Sebab semua company saya rasa sama je. Cuma environment tu penting. So environment production house more to relax, and then dia macam tadi saya cakap, dia boleh rapatkan hubungan kita dengan department lain. Sebab production house ni tak besar pun, dia kecil je. And then dibandingkan dengan TV station, ada banyak department lain kan. Betul, susah untuk kita interact dengan yang lain. So bila masuk dalam production house ni, jangan takut. Jangan takut lah. Korang ingat jangan takut. Langgar je sebab kita mass jangan com langgar kan. kereta. Tapi kita langgar je cabaran yang kita hadapi tu. Langgar cabaran, jangan langgar kereta orang. Betul tu. Attention to all of students yang nak ke praktikum, lagi-lagi ke bidang kewartawanan ni, korang ambil lah ilmu sebanyak mana pun yang ada, berbekalkan ilmu di dada tu. Korang just, yang penting korang tu kena jalan tegak je, jalan terus je. Maksudnya jalan terus. Kalau ni macam langgar juga ni. Maksudnya macam kalau korang rasa macam kau minat dekat bidang tu, korang pergi je. Jangan jadi macam jenis yang tak apalah, lagi ramai kawan dekat sini, tak apa lagi sini macam tu. No, takutlah. Follow your heart. Follow your heart. Follow Jangan your takut heart. malam. Okey, terima kasihlah saya ucapkan sekali lagi kepada Mia dan Jerry atas nasihat yang diberikan. Kita harap para penonton dari intern sangat gembira lah. Mestilah gembira, banyak dapat perkongsian kan. Betul. Okey, itu sahaja untuk episod ketiga podcast dari intern pada hari ini. Terima kasih kerana masih setia bersama saya, host anda Zahira Sazali, dari segmen 1 sampai segmen akhir. Kita dah kongsi macam-macam. Kita bukan kongsi je, macam-macam lah, bukan setakat kongsi, dah bagi macam-macam. Saya harap untuk episod seterusnya anda masih lagi menonton podcast dari intern bersama kami. Okey, sehingga kita berjumpa lagi dalam podcast dari intern untuk episod seterusnya. Assalamualaikum dan bye. Thank you Jerry, Nia. Jumpa lagi.